Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris, anda sedang menonton Cerita. Seperti biasa, kita akan singkapkan cerita di sebalik segala berita yang kami bawakan kepada anda setiap hari dan sepanjang hari di saluran 501, kini berwajah baru, dan juga astroawani.com. Baik, apabila negara kita masih ataupun sudah pun menganjak sedikit demi sedikit kembali kepada kehidupan normal yang kita saksikan selebih setahun yang lepas, kini program imunisasi COVID-19 kebangsaan fasa pertamanya yang melibatkan golongan petugas barisan hadapan atau frontliners dijadualkan berakhir pada bulan ini, April, dan seterusnya membuka ruang untuk fasa kedua bermula yang akan mengutamakan golongan yang berisiko tinggi, antaranya warga emas, golongan orang kurang upaya dan sebagainya. Tapi adakah momentum program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini terganggu dengan pelbagai distraction yang lain, antara lain dalam arena politik kita, yang dikhawatiri akan mengganggu gugat kemajuan yang kita sedang pun capai ataupun sudah pun capai dalam memastikan vaksinasi berjalan lancar dan kehidupan, ekonomi, semuanya boleh kembali kepada normal. Kami bertanya kepada pemegang taruh terbesar di negara ini, iaitu rakyat. Dan saya disertai sekarang oleh Wakil Astroawani di Johor, Wakil Omar, yang sebentar tadi menembual rakyat di sekitar negeri itu dan juga di ibu negeri Johor Bahru. Dan mereka mengatakan rakyat mahu kerajaan terus beri tumpuan 100% kepada program vaksinasi dan abaikan yang lain, kerana itu adalah satu distraction. Kila, apa kata orang Johor Bahru pertama sekali? Ya, Luqman, tadi tengah hari saya ada bertemu dengan beberapa rakyat Johor, khususnya bertanyakan kepada mereka bagaimanakah proses vaksinisasi ini atau proses imunisasi COVID kebangsaan, yang mana pada 19 April ini akan masuk fasa kedua. Tapi mereka ada menyatakan bahawa kerajaan seharusnya memberi fokus 100% untuk proses imunisasi ini, kerana kalau diikutkan rakyat ada apa yang saya interview tadi, mereka mengatakan bahawa jika ikutkan sekarang liputan media banyak lebih ke arah atau kepada isu politik. Pada mereka, isu politik itu perlu diredakan seketika supaya ia memberi laluan kepada vaksinisasi ini dijalankan 100%, yang mana kerajaan perlu memberikan tumpuan sepenuhnya kepada proses ini, dan mereka perlu kalau boleh mempercepatkan lagi proses vaksinisasi ini. Yang mana kalau kita fikirkan atau kalau kita ikutkan sendiri, apabila mereka berdaftar dengan Mas Sejahtera, perlu mengikuti beberapa langkah yang mungkin akan memakan masa berminggu atau berbulan untuk menerima suntikan. Dan apa yang saya difahamkan oleh masyarakat ataupun orang Johor sendiri, bahawa mereka meminta supaya isu-isu lain diketepikan, termasuk isu politik, dan mereka perlu menumpukan kepada ekonomi dan juga vaksinisasi yang menjadi perkara utama kepada mereka ini, kepada rakyat khususnya. Dan kalau boleh kita dengarkan, Luqman, apa kata rakyat Johor sendiri mengenai isu ini? Ya, saya percaya isu paling utama sekarang ni adalah isu vaksin. Kerana keutamaan adalah kepada kesihatan dan kegiatan ekonomi negara ni. So kalau ada isu politik ke apa tu, kita letak tepi dulu lah. Yang penting sekarang ni kita naikkan semula ekonomi kita, dan apabila semua rakyat dah divaksin, ekonomi akan dapat berjalan seperti biasa. Lepas tu baru isu lain boleh lah. Ya. Dan selepas tu kalau nak berpolitik ke apa, silakanlah. So pada saya vaksin ni memang wajar, and kalau boleh macam rakyat jangan dengar sangatlah. Kan banyak-banyak yang dekat media sosial yang cakap pasal tu pasal ni kan. Kalau boleh pada saya tak patut pun macam tu. Adakah kerajaan perlu utamakan isu ini ke? Ya, betul. Pada saya time macam ni kerajaan memang patut utamakan isu ni. So benda-benda lain macam politik betul, kalau boleh tak payah ni lagi lah. Kita kena ketengahkan benda ni supaya kita boleh hidup macam dulu. Lagi nak dekat raya kan? Jadi harapan tinggi Betul, sangat-sangat tinggi. Kalau boleh macam nak boleh rentas macam dulu, sama macam dulu, nak hidup macam dulu. Apa yang saya lihat sekarang, kita sebenarnya rakyat sekarang ni dah macam dalam kurungan tau. So kita nak ada kebebasan sekarang. So saya harap pihak kerajaan dapat menyelesaikan isu-isu ni lah. Yang mana vaksin pun saya harap, sebab apa yang saya dengar kebanyakannya ada yang positive feedback, ada yang negative feedback. So saya harap kerajaan dapat selesaikan 100% tentang perkara isu ni.
Okey Luqman, itu yang rakyat Johor sendiri cakapkan kepada saya, berkongsi kepada saya apa pandangan mereka, apa luahan hati mereka mengenai dengan isu-isu yang berada di sekitar sekarang ini, termasuk isu vaksinasi, isu politik dan sebagainya Luqman. Sudah tentu itu antara sedutan temu bual yang Kila jalankan sebentar tadi dengan beberapa orang di sekitar Johor Bahru. Kita tidak dapat muatkan semua klip-klip audio itu, tapi saya yakin Kila juga ada membual ataupun bercakap mungkin di belakang kamera dengan warga-warga Johor di sana berkenaan dengan banyak topik-topik lain. Bagaimana mereka merasakan semua distraction ini, semua apa yang berlaku dalam arena politik dan sebagainya menggugat momentum pemberian vaksin kepada rakyat di Johor dan juga di seluruh negara? Ya betul Mas. Sebenarnya apabila kita bercakap mengenai politik, ramai yang pada saya lah mungkin rakyat biasa yang tidak berkecimpung dengan politik ini merasa tidak selesa kerana seolah-olah isu vaksin ini tidak diberi tumpuan 100%. Dan mereka merasakan bahawa apabila vaksin tidak diberi tumpuan bermakna kesihatan rakyat ini mungkin akan terjejas biarpun pada hakikatnya mungkin tidak, tetapi daripada isu-isu semasa yang diketengahkan oleh media dan diketengahkan oleh ahli politik, mungkin ia menampakkan seakan isu ini, vaksin ini ke belakang. Itu yang mereka risaukan dan mereka mengharapkan supaya isu politik ini diredakan sedikit, biarpun tidak terlalu menonjol lah. Maksud saya isu itu tidak boleh terlalu menonjol berbanding dengan isu vaksin yang mana ia menjadi keperluan untuk rakyat Johor ataupun keseluruhan rakyat secara umumnya, Luqman. Ya. Kita bercakap berkenaan kesan pandemik dan juga PKP sebelum ini kepada rakyat di serata Malaysia, dan sudah tentu warga Johor berada di satu posisi yang agak unik kerana mereka berada bersempadan dengan Singapura. Seperti kita tahu, ramai rakyat Johor khasnya di Johor Bahru dan sebagainya yang berulang-alik bekerja di Singapura, dan ini adalah mata pencarian mereka, ini adalah punca pendapatan mereka. Bagaimana golongan ini terkesan selama ini apabila mereka tidak lagi boleh berbuat demikian? Bagaimana mereka kekal di sini dan kekalkan punca pendapatan mereka untuk menyara hidup dan menyara keluarga, Kila? Ya, Luqman, itu mengenai dengan keunikan Johor ini yang menjadikan mana sebahagian rakyat dia berada di Singapura untuk meneruskan pekerjaan mencari nafkah untuk keluarga, menyambung kehidupan. Kerana sekiranya mereka kembali ke sini pun kemungkinan mereka juga akan kehilangan pekerjaan dengan keadaan ekonomi yang mungkin merosot pada ketika ini. Dan apa yang saya boleh katakan sebenarnya, Luqman, saya antara ahli keluarga yang berada di Singapura. Jadi kita dapat rasakan bahawa emosi perkataan macam daripada sudut emosi, daripada sudut mungkin perasaan tu, macam mana mereka menghadapi pekerjaan tanpa keluarga, berjauhan, tak seperti dulu. Sebenarnya mereka mengharapkan bahawa sepadan ini dibuka apabila kedua-dua dos vaksin telah sempurna dilakukan. Dan apa yang saya dimaklumkan juga, mereka perlu untuk bekerjasama dengan rakyat Johor. Maknanya kalau rakyat Johor ataupun rakyat Malaysia sendiri, kerana apa yang kita difahamkan, pendaftaran vaksin ini mungkin peratusan dia masih lagi kurang. Dan kita mengharapkan bahawa ramai lagi yang berdaftar dengan Aman Sejahtera untuk mendapatkan suntikan vaksin, supaya bukan kita sahaja yang mendapat manfaatnya, tetapi orang lain yang berada di luar negara, yang berada di Singapura, ahli keluarga yang berada di sana juga boleh pulang dengan kata-kata selamatlah Luqman daripada pandemik ini. Dan apa yang saya boleh ceritakan mengenai dengan antara Singapura dan Johor ini, selain daripada ekonomi ataupun pekerjanya adalah rakyat Johor sebahagiannya, kita juga bergantung daripada ekonomi, daripada sudut-sudut. Mungkin retailer ataupun perniagaan-perniagaan di sini memerlukan sokongan daripada rakyat Singapura untuk datang, daripada sudut pelancongan, Luqman, daripada sudut mungkin orang yang kuasa membeli belah di Johor ini, mungkin sebahagian besarnya memang bergantung kepada Singapura. Itu memang kita tidak boleh nafikan, ya Luqman. Satu aspek besar ekonomi Johor memangnya banyak bergantung kepada pelancong luar, sama ada dari Singapura ataupun China. Taman-taman tema sebelum ini dibanjiri oleh pengunjung-pengunjung bukan sahaja domestik tapi lebih ramai daripada negara luar. Dan apabila sempadan ditutup, kita tahu apa impaknya kepada mereka. Tapi saya mahu fokus kepada rakyat dan juga warga Johor. Seperti yang Kila sebut tadi, Kila sudah menemubual ramai orang, ada ahli keluarga sendiri yang bekerja di Singapura. Bagi mereka yang bekerja di Singapura, kemudian kembali ke Malaysia sewaktu PKP mula dilaksanakan, mereka terkandas di sini.
Apa yang mereka lakukan untuk terus menyara hidup sementara mereka boleh bekerja seperti normal semula di Singapura? Okey Luqman, ada beberapa orang yang saya temu bual secara langsung ataupun bercerita, bertanyakan khabar, mengetahui apakah punca rezeki mereka sekiranya mereka berhenti bekerja di Singapura dan memilih untuk menetap bersama keluarga dalam tempoh pandemik ini. Ada di antara mereka yang mempunyai suri rumah ataupun keluarga yang memang tidak bekerja selain pada ahli keluarga itu, daripada orang yang bekerja di Singapura, Luqman. Bermakna salah satu keluarga hanya seorang sajalah ketua keluarga yang bekerja. Jadi mereka memilih untuk menjalankan perniagaan, PKS, membuat makanan, mengambil order atau apa sahaja pekerjaan yang boleh dibuat dengan sendiri. Bermaksud saya macam membuat apa-apa ataupun perniagaan sendiri lah Luqman. Sama ada menjual makanan ataupun membuat penghantaran, mungkin GrabFood ataupun pekerjaan yang boleh mendapatkan sumber kewangan secara langsung. Maknanya mereka perlu berdiri sendiri. Sebabnya kalau ikutkan sekarang untuk peluang pekerjaan tu kita dapat lihatlah ramai yang diberhentikan kerja. Jadi untuk mereka dapat masuk ke sektor pekerjaan atau ke sektor perkilangan, mungkin mereka memerlukan masa yang panjang, yang mana mungkin sebulan, 2 bulan. Jadi dapat tempoh itu mereka mungkin menggunakan duit. Mereka ada yang menggunakan duit simpanan untuk menjalankan perniagaan. Macam ada yang saya interview pun mereka menjalankan perniagaan kecil-kecilan. Jadi daripada situ mereka menguruskan kewangan keluarga mereka supaya kewangan ataupun keperluan mereka tidak terputus, Luqman. Dan sudah tentu Kila bukan sahaja jumlah pendapatan yang mereka perolehi dibandingkan dengan sebelum ini, kebarangkaliannya mungkin kurang, most probably akan kurang, tapi mata wang yang mereka peroleh pendapatan juga kurang kerana sebelum ini mereka peroleh dalam dolar Singapura boleh digandakan 2-3 kali ganda dengan ringgit Malaysia dan kini mereka juga mendapat pendapatan dalam ringgit Malaysia. Jadi sudah tentu ini satu realiti yang mereka perlu depani juga. Betul Umar, realiti yang perlu didepani dan perlu dihadapi. Sebenarnya apa yang mereka lalui ini mungkin pada mereka ada memang teruklah, tapi ada sebenarnya golongan yang lebih terkesan daripada mereka. Kehilangan pekerjaan, tidak ada modal untuk perniagaan. Tetapi pada saya lah selaku orang awam juga, wartawan yang mendapatkan berita-berita di sebalik kisah-kisah masyarakat ini, sebenarnya apa yang ada sekarang ni, ambil peluang yang ada. Kalau peluang itu datang daripada sumber perniagaan, kita perlu ambil. Sebabnya kalau kita biarkan ataupun tidak berusaha, ia akan terlepas begitu saja dan pendapatan juga akan semakin berkurangan. Tidak kisahlah kalau wang ringgit lebih rendah ke ataupun wang Singapura lebih tinggi. Sebabnya pada masa kini, wang Singapura kita tak boleh masuk. Jadi kita tak boleh untuk bekerja. Apa yang kita ada di Malaysia ni, inilah rezeki kita, Luqman. Okey. Baik, terima kasih Kila. Di sebalik apa pun, kita harap program imunisasi COVID-19 kebangsaan akan diteruskan dengan lancar. Fasa kedua bermula bulan ini 19 April, dijangka selesai Ogos tahun ini, sebelum fasa ketiga dan terakhir juga dijangka bermula Mei 2021 dan dijangka selesai kesemuanya Februari tahun depan 2022. Sasarannya adalah untuk memvaksinasi sekurang-kurangnya 80% rakyat Malaysia supaya kehidupan kita semua boleh kembali kepada sedia kala. Terima kasih Akil Omar, Wakil Astro Awani Johor. Cerita berhenti seketika, kita kembali selepas ini.